Sorry, 2 jam saja, 150 km. So kalau beli Proton Emas, malam dia dah umumkan, dia belum lancarkan lagi tapi dia umumkan beberapa detail tambahan. Dia punya spek dia. Sekejap panas pula kat sini. Pindah lagi kita Hejah. Okey, duduk sini pula. Okey, boleh Pokok. Okey, duduk di sebalik pokok. Okey. So semalam Proton Emas dah diumumkan dekat Setia City Convention Center. Base plan dia 310 km kot dia punya mileage, dan juga yang premium punya spek dalam 400 lah. So kalau dari sini Kuala Kangsar nak pergi ke Betong, kalau charge kat rumah sekali charge boleh pergi balik lah kan. Pergi Betong dalam 200 km, balik pun dalam 200 km lah, 150 km dia tu. Cuma kerisauan sikit lah, kau nak charge kat mana kat sana kan. So itulah antara benda yang merisaukan kalau kita nak pakai EV ni tadi So Amin Noredan dia tanya, abang dah booking ke Imas? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing check mic 1 2 3. Jadi saya nak minta jasa baik kalian semua yang lain-lain dekat sini. Boleh tak sama-sama bantu untuk double tap dan juga like? InsyaAllah kita akan sampai ke 1000 like yang pertama je Kau sesilau pula duduk sini. Try lah. Hejah. Okay, dia memang pagi-pagi memanglah silau cerita tadi kan. Oh, bucu betul ni duduk ni. Angsa pun dah sampai lah, tapi kita tak payah jerit-jerit. So malas nak lawan suara dengan angsa ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. So kita nak manfaatkan masa yang kalian dah luangkan untuk bersama dalam live kita dekat sini. Jadi saya tak nak buang masa kalian semua. Sama-sama kalian bantu untuk double tap dan juga like. Sekarang saya nak mulakan perbincangan kita untuk pagi ni, insyaAllah. Boleh? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. So alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersua sekali lagi untuk sesi pada pagi ini pula Musalman dia kata dekat dalam Dewan dekat UMP Gambang. Alhamdulillah, saya nampak semalam atau kemarin kot rasanya dirasmikan Konvo kan oleh bukan tuanku kan, kalau aku tak salah ni kot Tengku Muda betul, Tengku Mahkota kan, Tengku Mahkota Pahang. Dia datang rasmi untuk UMP Gambang ni. Aku nampak YB Syahar lah yang kongsikan dia punya update So kepada yang sedang berkonvo ke, yang sedang buatlah apa-apa pun, alhamdulillah, tahniah kepada masing-masing. So sebelum kita mulakan live dah lalang si Musalman dia kongsi dia tengah konvo ni. Yang lain cuba kongsi Ahad pagi korang tengah buat apa? Boleh tak? Ahad pagi apa yang kalian sedang buat? Just aku nak tahulah. Sebenarnya aku ni pun ada juga program sekejap lagi. Semalam saya berada di KL. Okay? Dari pagi all the way sampai ke malam. Layan anak buah semua. So 11 malam sampai ke sini. Dan pagi tadi bangun seawal mungkin sebab menyiapkan beberapa perkara. Habis live ni Kang, aku nak gerak ke Betong kejap. So tahun ni aku sambut birthday awal sikit. Awal sebulan. Sebab bulan 11 mungkin saya tak ke mana-mana untuk birthday. Just lepak rumah KL saja. Dan satu lagi sebab aku nak menyiapkan assignment. So itulah cerita dia tadi. Okay? So itu saya punya perancangan hari ni. Tapi pergi satu hari je. Hari ni pergi cari-cari makan apa semua sikit. Sebab Kuala Kangsar dengan Betong jarak dalam 2 jam saja, 150 km. So kalau beli Proton Emas malam dia dah umumkan, dia belum lancarkan lagi tapi dia umumkan beberapa detail tambahan. Dia punya spek dia. Sekejap panas pula kat sini. Pindah lagi kita Hejah. Okey, duduk sini pula. Okey, boleh Pokok. Okey, duduk di sebalik pokok. Okey. So semalam Proton Emas dah diumumkan dekat Setia City Convention Center. Base plan dia 310 km kot dia punya mileage, dan juga yang premium punya spek dalam 400 lah. So kalau dari sini Kuala Kangsar nak pergi ke Betong, kalau charge kat rumah sekali charge boleh pergi balik lah kan. Pergi Betong dalam 200 km, balik pun dalam 200 km lah, 150 km dia tu. Cuma kerisauan sikit lah, kau nak charge kat mana kat sana kan. So itulah
Itulah antara benda yang merisaukan kalau kita nak pakai EV ni tadi So Amin Noredan dia tanya, abang dah booking ke IMAS? Saya tak rasa saya booking lagi kot. Okay, betul. Cara saya beli kereta sekarang macam ni tau. Kalau siapa yang tengok live kita 2 tahun lepas, dalam 2022 macam tu, saya ada cerita tentang interest atau peminat saya kepada HRV yang baru tu HRV selepas 2 tahun, alhamdulillah hari ni kita tengok banyak dekat atas jalan, betul. So makna kata kereta tu okey, boleh pergi. Okay, HRV RS tu insyaAllah boleh pergi. Corolla Cross pun sama juga, dan Corolla Cross sebab dia keluarkan 2021, hujung 2021. So selepas 3 tahun, tahun ni 2024, dia macam dah jangka kan, ataupun dia sedang rancang untuk keluarkan facelift. Facelift Corolla Cross cantik. Yang design sekarang ni mungkin aku tak berkenan lah kan, mungkin bukan selera aku. Tapi yang dekat Thailand dah keluar facelift punya, disasarkan untuk masuk Malaysia 2025, iaitu mungkin cantik. So itu mungkin boleh mengubah sikit lah pandangan aku tentang Corolla Cross. Kemudian dia punya competitor adalah HRV. Aku bangsa H, so mungkin aku lebih minat ke HRV lah kot. But again, bila pasaran EV dah sampai, contoh macam Proton IMAS diumumkan semalam, kita ambil maklumat, kita ambil detail. Tapi saya masih lagi kena follow prinsipal ataupun prinsip lah, falsafah yang saya sendiri kongsikan dengan kalian semua. Nak beli sesuatu, tunggu. Ada tempoh menunggu yang kita kena ambil. Contoh, dalam buku 6 Angka Menjelang 25, saya kongsikan untuk kita beli sesuatu. Nak makan ke, kau nak makan chicken chop ke, teringin nak makan yau-yau ke, benda yang bawah RM100 ni, nak tunggu 3 hari. Itu boleh baca dalam buku 6 Angka Menjelang 25. Sebelum kita beli sesuatu, kita kena ada waiting period. Tunggu 3 hari. Kenapa tunggu 3 hari? Pertama, dia boleh bantu untuk kita buat pemikiran dengan lebih lanjut lah Kena betul-betul deep talk. Betul ke aku nak beli yau-yau ni tadi? Ataupun hanya sekadar nafsu. Yang kedua, kita juga boleh buat perancangan untuk simpan duit tersebut. Yau-yau sekarang harga RM20. Sorry lah, aku selalu cerita pasal yau-yau sebab aku suka. Tapi harga baru dia mengarut RM22. So sebabkan harga dia mahal, aku kena selalu fikir. Setiap kali aku nampak, aku akan cakap ke wife, tunggu 3 hari lah. Lepas 3 hari, aku tak ada dah kat mall tu. So aku tak makan lah. So aku dah berapa bulan dah tak makan ni. Tapi itu sebenarnya membantu untuk kita tangguhkan kemahuan kita. Kita boleh fikir dalam-dalam apa yang kita nak beli tadi. Dan juga kita boleh buat simpanan duit. Okay? Itu untuk benda yang mungkin dalam RM100 ke bawah lah. Untuk beli phone, saya amalkan 3 bulan. Keluar je phone-phone baru, kau relax dulu. Jangan beratur hari pertama. Benda tak habis. Kau beli bila-bila pun ada je benda tu. Jangan risau. Okay? So kau tunggulah 3 bulan, 4 bulan. Kalau rasa betul-betul phone sekarang dah tak boleh pakai, dan boleh proceed ke phone yang seterusnya lah. Dan untuk kereta dan juga rumah, saya amalkan untuk tunggu 3 tahun. Jadi tahun ni sebenarnya, saya dah tunggu Corolla Cross 3 tahun. 2021 dia umumkan. Honda HRV tahun depan masuk 3 tahun saya tunggu. Okay, so sementara aku tengah menunggu, tengoklah pasaran terima ke tidak kereta dan sebagainya. Dia punya servis, apa feedback orang, apa respon orang. So kita pun boleh dapatkan juga ilmu dekat situ. Dan untuk kereta Proton IMAS tadi, sabar. Bagi aku buat live dulu kejap. Okay, sabar angsa datang pula. So untuk kereta IMAS, walaupun dia baru umumkan sekarang, kita kalau boleh tunggulah 2-3 tahun. At least nak tengok apakah penerimaan masyarakat terhadap kereta EV. Saya bagi contoh siapa yang ikut kita punya live bulan 5 itu hari. Bulan 5 kita ada tunjuk satu kereta Peugeot 408 GT. New Peugeot tadi Bang, angsa nak dengar juga tu. Itulah memang hari-hari dia akan dengar aku buat live. So Peugeot 408 GT kita ada kongsikan pada bulan 5 yang lepas. So aku cakap antara benda yang kita kena tahu dalam kereta-kereta baru ni, Peugeot dekat Malaysia dia ada trust issue dari segi reliability. Dan cousin wife aku semalam baru kongsikan, dia beli tak sampai setahun dia dah jual dah. Peugeot lama lah. Sebab apa? Memang maintenance tu memakan masa lah, yang memang pening kepala lah senang katakan menjaga kereta Peugeot. Sekarang selepas 6 bulan, aku tanya korang, kau pernah nampak tak Peugeot 408 atas jalan? Okay, saya nak tanya kat kalian semua ni. Dekat atas jalan, terutamanya orang yang duduk kat Lembah Kelang, siapa yang nampak Peugeot 408? Lawa memang lawa. Tapi siapa pernah nampak? Sepanjang 6 bulan dia lancarkan ni, aku ingat aku boleh kira Azam Rosli dia kata almost tak ada. Aku boleh kira 4 kali je aku pernah nampak. Makna kata sepanjang 6 bulan ni 4 kali, sebulan sekali lah. Sebulan sekali je baru tengok Dekat Penang sekali, masa dia betul-betul baru keluar. Kemudian dekat Penang sekali lagi juga, itu biru, GT lawa. Dekat KL pernah sekali, hitam. Aku rasa 3 kali juga pernah nampak. 3 kali je. So bayangkan, Amin Noredan ni kata dalam tempoh dia launch bulan 4, sekarang bulan 10 Sorry lah, 5 bulan. Nak masuk bulan 11 dah, 6 bulan lah. So dalam 6 bulan,
Saya yang betul-betul melihat kereta tu baru nampak 3 kali. Amin Noredan baru nampak 2 kali. Memang kereta tu canggih, lawa, memang masyuk betul lah. Tapi kalau public tak terima, kalau masyarakat tak terima kereta tu, lama kelamaan dia akan sendu. Dan bila dia sendu, dia akan datangkan beberapa masalah. Contohnya spare part akan jadi mahal lah, benda-benda macam tu lah. Dan just for fun fact, sekarang Peugeot offer bagi 5 tahun free service, babe. 5 tahun free service. Kau bayangkan beli kereta 5 tahun tak payah fikir. Pun dia punya sale tak memberansangkan sangat. So sebab itu untuk kes Proton Emas tadi, saya sedang saya tak nafikan, memang tengok jugalah kereta-kereta EV ni tadi. So yang sekarang memang reliable dari segi currently lah, sebab dia baru lagi dalam tak sampai 5-6 tahun, adalah BYD. Dari segi penerimaan orang, dari segi jualan dia, sebab BYD buat pertama kalinya dekat Jepun pun dia jadi kereta nombor 1. Kau bayangkan, kalau kat Malaysia nombor 1 ni, itu mungkin lumrah lah kan. Dekat Jepun dia boleh jadi nombor 1 sekarang ni untuk pasaran EV. So kau bayangkan tahap macam mana orang boleh terima kereta tersebut. BYD juga bawah Sime Darby. Sime Darby, ASB ada saham dia. So kalau kau beli BYD, at least dividen kita dapat tambah sikit lah kan. So untuk Proton Emas semalam, sebenarnya saya pergi Setia City pun antara sebab nak tengok jugalah. Tapi sebab aku dah membawa anak buah, tak ada lah nak tengok tadi. Bila dia dah keluarkan beberapa dia punya ciri-ciri dan juga colour pun dia dah umumkan semalam, aku nampak dia munasabah lah kot. Pada harga sekitar 120,000 jangkaan ni tadi, memang tak nafikan dia direct kompetitor dia adalah BYD Atto 3. So kau tak boleh bandingkan kereta Proton Emas 7 ni dengan X70 ke HRV ke, kau tak boleh. Kau tak boleh bandingkan Apple dengan Orin. Kau kena bandingkan Apple dengan Apple, Orin dengan Orin. So perbandingan Proton Emas adalah dengan kereta EV lain, which is dia punya direct competitor adalah BYD Atto 3. Concern sikit, MG boleh bagi lebih murah. MG ada MG yang, tapi itulah dia low spec lah kan. MG boleh bagi harga sekitar 104-105 ribu kot. So kita tunggu bulan 12 nanti, insyaAllah Proton akan umumkan everything lah, semua full detail dia. Colour pun aku dah tengok lah semalam. Dia tak tunjuk fizikal lagi lah, dia tunjuk dalam apps colour dia. Colour putih tu akan so okey kot. EV ni satu benda lah, colour dia memang akan pelik sikit lah. So itulah. Again, saya pernah kongsikan pasal the whole ecosystem berkaitan dengan EV ni. Kalau kau hanya duduk kat kondo, tiba-tiba nak pakai, to be honest, tak berbaloi. Cara yang paling berbaloi nak pakai EV adalah, tadi aku cerita kan, HRV, aku punya sasaran HRV, Corolla Cross, apa semualah. So aku punya bajet sekitar 150,000. Bajet kereta 150,000, 145 macam tu. So kalau aku beli HRV, aku bayar 145,000. Bukanlah bayar cash ni just bajet untuk harga tadi. Dan kita jalan lah macam biasa kan, isi minyak apa semua. PM pun dah umumkan RON 95, subsidi dah kena tarik. So kita pun tak tahu juga kita menerima ke tidak, sebab dia punya mekanisme pun tak dijelaskan lagi. Jadi dengan 145,000 bajet tu juga, aku buat satu lagi kira-kira, what if dengan 145,000 ni, 25,000 aku pasang solar kat rumah dan 120,000 aku gunakan untuk beli kereta. So itu boleh jadi satu ekosistem yang lebih efektif dan juga holistik kalau betul-betul nak pakai EV. The real value lah in using EV ni sebenarnya adalah kalau dekat rumah kau boleh charge dan kau punya elektrik kat rumah pakai solar. Sebab kalau kau charge pakai elektrik TMB, naiklah bil kau. Dan bil kau tidaklah melambung tinggi, sebab bil yang kau naik tadi sebenarnya kau boleh tambah je dengan kau punya petrol. Okey, contoh saya bagi bil bulan-bulan kita 200 bulan. Petrol kita sebulan 200. Okey, kita isi minyak kereta sebulan 200. Kemudian rumah kita bil elektrik sebulan 200. So memang kau tengok kalau kau charge EV kau, bil kau melambung jadi 400. Tapi petrol kau dah kosong lah sekarang. So itu cara untuk kita tengok betul-betul cost dia tadi. So cara lain yang lebih efektif saya percaya adalah dengan menggunakan solar. Kalau kau punya bil, contoh rumah aku bil rumah kampung kan, 200.5. So bila aku discuss dengan sales engineer untuk EV solar itu hari, dia beritahu jugalah kalau encik ada lah hasrat ke ataupun ada macam fikir-fikir nak pakai EV, markup sikit. Kalau bil sekarang dalam 300, markup jadi 400. At least kalau pakai EV 100 tu bolehlah kita jadikan free menerusi solar tersebut. Bukan free lah, kita dah bayar lah solar tadi kan. So kalau kau kena charge kat luar pun, dia punya kenaikan pun taklah tinggi sangat. So itulah, kau kena ada menyeluruh sebenarnya, barulah betul-betul boleh dia jadi complementary lah. Dia boleh jadi
complementary. Adalah saling melengkapkan. Aku dah lupa dah bahasa Inggeris apa dia. Complement tadi. Complement each other. Lebih kurang gitulah tadi. Okey, boleh So itu intro kita sikit. Ada yang tanya pasal kereta pula kat sini I am Ida, dia kata ready nak pergi kerja. Budget kena revise plan. Sila. Duduk dalam live kita pun juga boleh dengar. Kalau kita nak revise plan budget personal kita. Yang kerja punya budget tu, dia orang buatlah kerja dia orang. Kita buat kerja kita. Fidau dia kata dia on the way nak sarapan. Rakan-rakan yang baru masuk, saya nampak 30-35 orang kawan-kawan ni. Boleh tak sama-sama bantu untuk double tap dan juga like dulu insyaAllah. Naikkan engagement kita pergi ke 2000 like yang pertama. Dalam beg kuning by the way, dia buku 6 angka menjelang 25 yang saya kongsikan tentang kalau nak buat beberapa pembelian ataupun apa-apa pembelian, pastikan kita ada delay gratification. Lengahkan kemahuan, tangguhkan kemahuan. So dalam hal ni, untuk solar sebenarnya saya dah tangguhkan kemahuan 2 tahun. Saya tengok solar ni 2022, kira dalam 25,000 lah lebih kurang kos dia tadi. So bila aku tengok balik aku punya bill dalam 2 tahun ni, betul lah seperti yang dikira tempoh hari, dalam 5-6 ribu dalam tempoh 2 tahun ni. So kira aku rasa proceed lah untuk solar. So untuk kereta, memandangkan Proton Imas baru saja lancarkan bulan 12 ni insyaAllah. So saya kena tunggu dalam 2-3 tahun lah. At least tunggu facelift. At least tunggu satu edisi lagi. Sebab first batch confirm lah akan ada problem nanti kan. Bukanlah kita harap dia ada problem, tapi dia benda baru. So nanti Proton akan tengok, okay, ini tak okay. Nanti untuk punya facelift punya batch, nanti dia akan bagi improvement lah. Contoh macam BYD Atto 3. BYD Atto 3 ni SUV untuk BYD. First dia keluar 2022 ke 2023 kalau tak salah. Baru-baru ni dia dah keluarkan facelift. Upgrade banyak gila benda. Dan dia bagi pada harga yang sama. Harga 149. So dia upgrade macam-macam benda, dia bagi pada harga 149,000. So aku rasa yang baru ni sangat-sangat berbaloi lah untuk orang yang betul-betul nak pergi ke EV. Alright. Okay, so kita ada beberapa soalan lain. Kita ada Ahmad Hadi. Ahmad Hadi pun nak tanya soalan, boleh? So Ahmad Hadi nak tanya soalan boleh, tapi boleh tak tekan follow button dekat atas. So saya jawab soalan-soalan dari rakan-rakan followers dahulu. Afiq Amirul dia tanya, ada dekat Kati ke bang? Ya, saya berada di Kuala Kangsar sekarang ni tadi. Matmi dia tanya juga dekat sini berkaitan dengan Ar-Rahno. Okay, kejap lagi kita akan jawab soalan pasal Ar-Rahno. Ada Jajan Sedap, ada Azam Rosli. Malik, Tuan Malik dia cerita sikit lagi pasal kereta tadi. Kereta selepas 2 tahun mesti ada penambahbaikan. Inilah yang saya maksudkan tadi. Selepas 2 tahun akan ada facelift punya version. Contoh macam Corolla Cross tadi. Sekarang dekat Thailand dah keluar dia punya facelifted version. Lawa pun lawa juga berbanding dengan yang sekarang. Yang sekarang mungkin lah, sorry lah, aku memang tak berkenan. HRV sekarang aku rasa okey lah. Yang facelift version tak banyak ubah dari segi design, tapi ada beberapa improvement lah yang dia buat juga. So aku rasa tu mungkin okey sikit kot. Okay, so Amin Oradan dia tambah, kita settle topik pasal kereta dulu boleh EV ni tak tahu lagi dari segi maintenance, kena tunggu lagi 5 tahun kot. Betul, maintenance tahunan dia agak rendah. EV adalah benda yang kau kena maintain setahun sekali je. Dia tak ada minyak hitam nak tukar, dia tak ada, yelah enjin, mana ada enjin tadi kan. So dari segi maintenance itu agak reliable. Cuma concern lah, kita boleh tengok yang dah 5 tahun adalah Tesla. Tapi bukan dekat Malaysia lah, dekat luar negara kan. Sekejap. Okay, so Tesla dekat luar negara selepas 10 ke 15 tahun, concern orang adalah nak tukar bateri. So nak tukar bateri dia memang agak mahal harga dia tadi. So kalau dekat Malaysia, itu untuk kereta Tesla. So nak tukar bateri dia agak mahal. Kalau untuk China, concern adalah pada contoh macam Geely punya, inilah Proton tadi, Geely Galaxy. Dia panggil cell to body, CTB, cell to body. Bateri dia adalah pada badan dia. Macam phone. Dulu siapa pakai Nokia, pakai Samsung dulu kan, bateri boleh cabut. Betul tak? Dulu phone kita bateri boleh cabut. Kau pergi kedai, kau beli bateri baru, kau pasang. Kemudian kau charge lah hari-hari. Kemudian dengan iPhone sekarang ni, bateri tu adalah phone tu. Kau nak cabut tu dia macam susah sikit. So untuk yang latest ni, CTB, cell to body ni, dia punya advantage sangat banyak lah. Dia punya disadvantage, kalau bateri rosak, makna kata nak tukar tu agak mencabar. Bahagian sebab Geely dia buat eksperimen dia pergi sampai 400,000 km. Dia pergi sampai 400,000 km untuk dia punya test. 400,000 km berapa kali charge lah dia? 2,000 kali charge kot. 2,000 kali charge kalau aku tak salah kot. Sekali charge 200 km. Yalah lebih kurang lah kan. Dekat-dekat 2,000 kali charge
So dia dapat pergi sampai ke 400,000 km dan dia punya battery life dia dari 100% selepas 400,000 km jadi 90%. So kalau phone kan kita pakai lepas beberapa tahun kan dia punya apa nak panggil lah battery power lebih kurang macam tu kan. Dia dah jadi deteriorate sikit kan. Dia jadi menurun sikit. So Geely dia buat eksperimen begitu, so dia nampak lah. So Geely dengan BYD ni memang sangat fight lah dalam battery punya industri. BYD sebab apa? Sebab dulu dia partner dengan Apple untuk buat Apple Car, tapi Apple tak jadi buat kereta dia. So BYD proceed dengan projek tu, jadilah kereta sekarang. Untuk Geely pula dia eksperimen dengan Smart, dengan Merc. Kemudian dia pun ada Volvo, Lotus dan sebagainya. Dan kali ni dia keluarkan kereta dia sendiri lah. So itulah sedikit sebanyak So dari segi maintenance mungkin boleh nak pergilah orang kata dia kan. Salam nak tanya mana lagi baik kau. Malas aku nak baca Nur Yun. Malas aku nak layan kau kat sana Okey, so kita ada soalan-soalan lain juga, tapi saya nak settlekan soalan-soalan dari pasal kereta dulu alalang. Okey. So last soalan pasal kereta boleh? Apa pandangan tuan EV untuk long term usage? Saya ingat first car saya nak ambil EMA 7 itulah. Kita tengah cerita pasal EMA 7 sekarang ni. Sekejap bagi beho lalu je. Okey. So akhirnya penerimaan masyarakat yang paling penting. Contoh saya bagi contoh awal tadi macam Peugeot 408 GT. Canggih mana pun kereta kau, lawa mana pun, harga pun tidaklah melampau sangat mahal tadi. Kalau masyarakat tak terima kereta tu, makna kata orang tak beli, akhirnya dia punya circulation of economy dia tak banyak. Okay, bila orang tak beli, order untuk dia punya spare part pun tak banyak, maintenance pun tak banyak. So lama-lama Peugeot pun mungkin akan tutup lah 2-3 kedai dia tadi. So dalam kes EV, setakat sekarang yang betul-betul penetrate the market for mass market. Okay, kita tak cerita pasal T10, T5. Ni geng-geng beli Merc, beli BMW, dia beli kereta harga 600,000, tak jadi beli, dia nak jual. Itu diorang punya liga. Kita nak cerita M40 lah. M40 dan mungkin B40 kita tak cerita sangat lah pasal EV sebab belum lagi sampai masanya. So kalau Proton ni keluarkan kereta dan masyarakat yang umum, yang mass tadi boleh terima, itu dia akan bagi satu kelebihan. Dari segi bila tengok ramai orang pakai, dia punya charging station pun kena bertambah lah. So kalau charging station bertambah, itu akan bantu untuk long term usage. Untuk ni dia punya infrastruktur dulu, dia punya ekosistem dulu. Ini berlaku dekat Norway. Norway ambil masa hampir 20 tahun untuk betul-betul penetrate the market of being EV punya industri lah. EV punya environment lah. Untuk dia punya bus, untuk dia punya lain-lain lah, motor dan sebagainya tadi kan. So untuk kita, untuk T20 tadi dia orang punya liga tak payah cerita. Untuk kita yang biasa-biasa ni, BYD betul-betul push untuk orang terima. Tapi dia sekitar harga 150,000 lagi. So kalau Proton boleh push sampai 120,000 harga yang dia umumkan semalam, dan orang terima, range anxiety dapat dikurangkan. Range anxiety maksudnya, ni lah contoh aku nak pergi ke Betong kejap lagi ni kan. Kalau aku charge kereta dekat rumah, sini Kuala Kangsar ke Betong jarak 200 km. Sampai ke hotel dalam 160 km lah. Takkan aku duduk hotel tak keluar, tak berjalan-jalan tu. So jalan sekitar bandar tu mungkin ambil dalam 20-30 km. 40 lah paling tinggi. So total one way dah 200 km. Pergi balik 400. Aku jangkakan sepanjang jalan dari Kuala Kangsar ke Lenggong, ke Gerik, ke Pekalai Ulu, ke Betong, tak ada charging station. So kalau pergi balik tak charge langsung, aku akan jadi takut. Sebab aku punya mileage untuk Proton Emas contohnya mungkin dalam 410-420 km saja dia punya range. So range tak boleh pergi, itu adalah range anxiety. Kereta petrol dulu ada. Range anxiety ni benda yang melibatkan psikologi masyarakat. Dulu mula-mula kereta, ni cerita apa 60 masa Merdeka dulu lah kan, 50-60 tahun lepas. Masa kereta diperkenalkan dekat Malaysia, tanah Melayu pun masa tu, orang yang beli pun ada range anxiety juga. Kau jangan rasa EV je yang ada, petrol tak ada. Dulu kita bukan ada petrol station banyak macam sekarang. Dulu siapa nak isi minyak kena pergi ke KL. Tak logik juga dulu kan. So sebab itu dia panggil ialah penetration of the market tadi. Early adopters tadi kan. Orang-orang yang awal nak masuk, dia orang yang kena tanggung dulu. But anyway, kalau Proton boleh buat orang terima, dan aku nampak lah mungkin strategi Proton, dia bagi teaser sejak bulan 6 lepas. Kemudian bulan 8 dia tunjukkan dekat Merdeka. Bulan 10 ni dia tayangkan betul-betul dekat public. Bulan 12 nanti betul-betul diumumkan.
6 bulan ni dia ambil masa untuk apa tau? Dia ambil masa untuk kacau jiwa orang. Orang yang tengah fikir nak beli EV, dia tak target orang beli petrol. Dia target orang yang tengah memang nak buat decision beli EV ni. Dia akan tunggu. Aku nak beli BYD ni. Tunggu aja. Tunggu Proton keluar dulu lah. Nak compare. So walaupun BYD Atto 3 dah umum aku rasa sebulan setengah yang lepas kot. Diumumkan yang baru ni tak banyak keluar atas jalan lagi. Sebab orang masih lagi nak tunggu Proton keluar untuk compare. So bila dia ganggu orang untuk tak pergi ke kompetitor, dia ada possibility untuk tarik pergi ke dia orang. Okay. Itu untuk M40. Untuk Proton tadi, untuk emas tadi. Tapi betul-betul penetration akan berlaku dekat Pro 2. Dekat Pro 2. Tengku Zafrul baru saja umumkan lepas belanjawan minggu lepas. Dia kata kerajaan akan bantu Pro 2 untuk perkenalkan kereta EV bawah 100,000. Kerajaan akan bantu Pro 2 untuk keluarkan kenderaan EV bawah 100,000. Sejujurnya, bila kerajaan buat statement tu, terus aku tak percaya. Terus aku kurang percaya sebab maknanya Pro 2 memang ada cabaran untuk keluarkan EV bawah 1,000. Makna kata memang susah nak keluarkan kereta EV ni bawah 1,000. Tak boleh nafikan benda tu. Teknologi dia susah. Teknologi baru kan. Benda mahal. Tu yang pertama. Tengku Zafrul, Menteri MITIS ni kena keluarkan kenyataan yang kerajaan memang kena bantu Pro 2 untuk kurangkan harga tersebut. Yang kedua, Pro 2 buat tanpa kerjasama dengan mana-mana pihak. Proton buat dengan Geely. Geely buat dengan Smart, dengan Merc, dengan Brabus, dengan Volvo. So dia ada dia punya partners. BYD buat dengan Apple. Tesla okey lah, dia buat roket kan, cerita lain lah. So lain-lain syarikat ni semua ada partners masing-masing dalam nak membuat satu teknologi yang baru. Toyota partner dengan Samsung baru-baru ni untuk keluarkan bateri betul-betul yang proper lah untuk kereta EV diorang yang setakat ni baru ada satu je kereta Toyota EV. Harga pun dekat-dekat 400,000. So dia pun tak boleh nak buat harga yang marhain lah. Honda, dia partner dengan, kalau aku tak salah, tak ingat, ada tiga syarikat Honda dia orang collab untuk bincangkan tentang EV punya projek. Tapi Pro 2 dia nak buat seorang-seorang. Kan baru-baru ni dia ada tayang kan dekat Malaysia Auto Show lah dekat Maep sana. Dia pakai body Myvi tapi dia tunjuk lah dia punya kereta tadi. So itu, dan dia kata dia nak jual tengah tahun depan, bulan 5. Tapi baru-baru ni juga bila Tengku Zafrul sebut kerajaan akan bantu untuk Pro 2 lancarkan Disember 2025. Makna kata bukan aku nak merendah-rendahkan Pro 2, tidak. Tapi ini teknologi dunia. So kalau semua orang kena partner, suka ke tak suka kau kena admit benda ni susah. So kau kena buat bersama tadi lah. So bila menteri kata nak kena buat Disember 2025 kena launch, makna kata campur tangan kerajaan tu agak banyak lah. Dan akhirnya kita ingat balik kalau kita boleh flashback balik dalam 5-6 tahun lepas, 2018-2019, masa tu kerajaan PH 1.0 naik. Dia orang ada buat 2 projek kereta. Siapa ingat 2018-2019 kerajaan ketika itu ada buat projek untuk kereta. Ada 2 projek kereta yang kerajaan bersungguh-sungguh pump duit untuk buat. Siapa ingat apakah 2 projek kereta tersebut? Okay. Zafhan dekat sini 2021 dia kata homestay maybe kena buat charge extra untuk gas yang bawa EV kalau kereta guna slow charging sambil bermalam. Mungkin jugalah Tapi untuk homestay juga dia boleh jadi satu kelebihan. Dia boleh iklankan homestay kami ada charger. So mungkin geng-geng EV boleh pergi kat homestay dia. But anyway tu dari segi ekonomi lah kan. Yes, thank you kepada Muhammad Khidir 7 dekat sini. 2018-2019 kerajaan bersungguh-sungguh push untuk buat kereta terbang. Malah ketika itu Menteri, aku tak ingat dah menteri apa nama, Pak Wan, Alor Gajah dulu Muhammad Rizwan, menteri tu. Menteri Usahawan Koperasi something lah nama dia. Dia siap tunjuk prototype lagi dekat Tun. PM ke-7 masa tu. Dia tunjuk prototype kereta terbang dia. Lawak betul kereta tu. Korang boleh search balik gambar So, bila ada campur tangan kerajaan yang terlalu mendalam, aku akan bukan aku tak percaya kerajaan, bukan aku tak percaya Pro 2 korang jangan salah faham. Tapi kalau swasta sendiri, corporate sendiri tak boleh nak further sampai perlu betul-betul campur tangan, makna kata benda tu tak ready lagi lah. Benda tu tak standby lagi. Tapi again, balik semula ke isu pasal EV ecosystem tadi. Kalau Pro 2 betul-betul boleh keluarkan harga yang mana to be fair,
Dulu aku jangkakan harga, ada siapa ni kat sini, okay. So dulu aku jangkakan harga, mungkin Pro 2 boleh keluarkan harga dalam 60 ke 70 ribu. Tapi kalau bawah 1 ribu pun dia mencabar, maybe paling murah dia boleh pergi pun mungkin 90 ribu juga. So kau orang pula boleh tanya diri kau orang. Kau nak tak beli kereta Pro 2 harga 90 ribu? Adakah kalian willing to pay for a Pro 2 car worth 90,000 ringgit? Okay lah, maybe paling rendah lah 80 ribu. Jangan bayangkan 70 ke 60. Kalau kerajaan kena bantu kurangkan harga, maknanya kata takkan pergi 50, 60, 70 ribu lah, takkan. So tak boleh jadi kompetitor kepada Myvi, tak boleh jadi kompetitor kepada Aziaz pun tak boleh. Memang dia adalah kompetitor kepada current EV yang ada. Sekarang EV yang paling murah di pasaran ada dua. Satu Neta V nama dia, harga 75,000. Tapi 75,000 ni adalah diskaun RM25,000. Sebab kereta tu harga dalam 90 something, ada dekat 100. So dia bagi diskaun sekarang ni sampai 75,000. Aku nampak orang pakai. Dekat Kuala Kangsar pun ada yang pakai Neta V tu. Walaupun susah oh. Susah sebenarnya nak pakai kat Kuala Kangsar ni, sebab kau mana ada charging station kat sini. Melainkan kat rumah kau ada lah. Tapi dia boleh pakai sebab harga dia 75,000. So kalau dia pasang solar ataupun dia charge kat rumah, dia dah buat kira-kira dia. Sekadar nak pergi ke Ipoh ke, pergi ke Taiping, insyaAllah munasabah lah tadi So aku nampak pada harga 75,000 Neta V buat tu, brand wise aku tak pernah dengar nama Neta sebelum ni. Aku tak tahu aku rasa korang pun tak pernah dengar lah kot nama Neta kan. Tapi price point, orang willing to invest into it. Orang sanggup untuk labur untuk beli kereta Neta tadi, walaupun brand tak pernah dengar nama. Dan sama jugalah Jayco. Semalam aku pergi ke KL, dari Bukit Jalil pergi ke Banting, pergi ke Sri Rampai, pergi ke City. Berapa kali aku nampak Jayco. Korang tak pernah dengar pun nama kereta ni. Tapi sebab harga dia tawarkan PHEV pada harga 160,000, pada price point tu orang buat decision. So akhirnya dekat Malaysia, dari segi kereta okay, orang bukan kereta lah, apa-apa benda kita beli ni pun, price point mainkan peranan yang sangat-sangat penting. Kalau harga dia munasabah, walaupun kau tak kenal brand tu, orang tetap beli juga. Itu dekat Malaysia. Kalau nak pakai brand, Toyota, Honda, Pro 2 je lah yang akhirnya akan menang juga tadi kan. So, kalau Pro 2 ataupun kalau kereta-kereta yang ada tadi, boleh convince orang untuk pakai, dan masalah pasal facility tadi akan ada improvement. Itu dia tadi Dia egg and chicken punya problem tau. Telur dengan ayam. Mana datang dulu? Telur ke ayam dulu? Okay? Nak pakai kereta EV dulu baru charging station ada, ataupun nak pasang charging station dulu baru orang pakai EV? Dia tak ada jawapan benda ni. So sebab itu sebagai kerajaan, siapa suruh jadi kerajaan kan, silakanlah. So sebab itu dia kena kawal benda ni lah. Makna kata nak suruh semua orang beli dulu barulah kita pasang, tak boleh juga. Nak pasang barulah orang beli pun tak boleh juga. Sebab kos yang dikeluarkan pelaburan tadi tu membazir lah kalau orang tak beli tadi kan. So dia kena ada dia punya ni lah, equilibrium point tadi kan, titik tengah untuk betul-betul bagi stabil. Kerajaan punya sasaran tahun depan 2025 by December nak ada 10,000 charging station. Ini plan sejak 2022 dulu lah, 2023 dulu kan. Nak 10,000 charging station dalam tempoh 3 tahun. Sekarang as at Oktober 2024 baru ada tak sampai 3,000 kot. So ada dalam 30% saja. Ada yang kata gagal, aku tak rasa dia gagal lagi sebab ialah benda baru kan. Dia tak boleh lah target tahun ni 50%, tahun depan 50%. Itu terlalu mudah matematiknya. So mungkin dia buat projection, tahun ni paling tidak 35 ke 40%. Tapi tahun depan dengan Proton punya kereta tadi, so mungkin boleh boost another 60% lah. So itu akan jadi selling point yang tambahan. Okay? So Minato Zaki juga dia kata dekat sini, Pro 2 juga kena ada selling point yang kuat kalau betul-betul nak cuba buat EV. Again, akhirnya kita tengok dalam konteks EV, the best selling point adalah harga. That's it. Tak payahlah cerita pasal green economy lah, apa nama, kat alam sekitar, tak payah. Alam sekitar tak alam sekitar, kalau benda mahal kau tak mampu juga nak membayarnya. Okay? So biar benda tu munasabah. Okay, nak cerita pasal alam sekitar, kau pasang solar kat rumah, 25,000 pula kena bayar dekat situ. Kau pakai EV pun bateri boleh tahan juga kan, apa nama, lithium lah apa semua tadi, rare earth apa bagai. Tidak bermaksud EV tak bagus, ICE bagus. ICE nak buat kereta pun pakai juga alam sekitar. So pada aku tak payah pakai lah poin alam sekitar ni. Sebab poin alam sekitar ni dia sedap atas kertas. Oh, green economy, green technology. Kau nak buat teknologi pun akan cost juga kan. Ada benda yang kau kena korbankan lah. So akhirnya sebagai consumer, orang awam,
Harga lah. Itu je, harga. So, macam buku aku, harga tak mahal. Tapi kenapa korang tak beli? So, adakah aku kena jual pada harga RM10? Tak boleh lah kan? Ini adalah ilmu. So, yang belum dapatkan lagi buku, tekan beg kuning dekat bawah. So, untuk harga yang kita boleh bagi tawaran adalah harga untuk combo 2 buku. Satu buku harga 40, tapi 2 buku kita bagi 70 saja insyaAllah. So, tekan beg kuning dekat bawah. Okay. So, habis cerita kita pasal kereta Okay, tak apalah, kita cerita pasal kereta dulu Yang AHB, PHB tu kemudian kita cerita boleh. So, kita settlekan topik pasal EV dulu ataupun pasal kereta dulu. Kang lompat banyak-banyak sangat topik kan, pening kepala pula. So, Zafhan dia tanya dekat sini, adakah kereta EV akan turunkan harga kereta petrol? Jawapannya tidak. Tidak. Tak akan turunkan harga kereta petrol lah. Cuma dari segi market, sebab dia sambung soalan pasal second hand car tu kan. Bisnes second hand car, yes, terkesan. So, kereta petrol yang biasa, yang first hand ni mungkin tak ni sangat. Kereta second hand tak terkesan sangat sebab ada satu lagi market yang aku rasa, yelah again lah kan, sebab dia new market, belum kena tap lagi. Habis live ni, korang pergi dekat search, korang search EV second hand dekat Malaysia, use EV car dekat Malaysia. Kereta EV paling murah dekat Malaysia harga RM300,000 second hand. Okay, kereta EV paling murah dekat Malaysia yang second hand harga RM300,000, BMW ataupun Merc lah. Bukan sebab dia punya resale value tinggi, tidak. Kereta yang murah RM300,000 aku cakap tadi, harga asal dia RM700,000. Ada yang RM600,000. So, bila orang nak jual second hand, dia jadi RM300,000. Sebab dia Merc dengan BM. Tapi kalau kau cari BYD, kau cari Kona ke, Kona apa, Hyundai ke kan, cari kereta second hand EV lain, market tak ada. Tak wujud market second hand untuk EV ni tadi. Sebab terlalu susah untuk penetrate new market is one thing. I mean, kartel tu cerita lain lah kan. Memang kita ada kartel untuk used car juga. Dia orang tak benarkan lah untuk EV ni dijual. Sebab dia nak jual dia punya stok sekarang ni. Macam yang dikongsikan oleh siapa nama Adib kalau aku tak salah tadi kan. Ada yang cakap pasal kena tunggu 5 tahun tadi. EV dekat Malaysia belum sampai 5 tahun. Jadi orang masih lagi takut. Kalau EV baru pun tak boleh percaya, takkan aku nak pakai EV second. So belum sampai lagi ke arah keras tu tadi. Itulah kita panggil early adapters. Early adapters second phase. First phase apa? Market trendsetter macam tu lah kan. Orang first yang start adalah geng-geng BMW tadi. Dia orang beli kereta harga RM700,000. Lepas 3 tahun kereta dia tinggal RM300,000. Kita tengok RM300,000 mahal. Tapi kereta tu dah susut nilai 60% dalam tempoh 3 tahun saja. Banyaklah dekat situ. So untuk kereta-kereta M40 ni ataupun below T20, lower T20, belum ada market lagi untuk EV punya second hand lah. So untuk first entrance advantage, yes, thank you kepada Mat Mi. So first entrance advantage ni, geng-geng yang beli kereta 500, 600, 700 ribu tadi. Kemudian early adopters adalah geng-geng yang pakai ni lah, 200 ribu punya kereta ke bawah, BYD ke. Kemudian Volvo pun dalam 200 ke 300 ribu lah kot. Kereta-kereta China lah banyak tadi kan. So kita mungkin dah nak nampak dah market tu boleh pergi. So bila Proton dengan Pro 2 masuk, kalau betul-betul boleh pergi, nanti akan jadi lebih cantik lah insyaAllah. Alright. Okay. So soalan yang berkaitan sikit dengan kita punya, sekejap aku nampak soalan pasal motor tadi. Sekejap, mana soalan pasal motor tadi? Okay ni. So Bak dia tanya dekat sini. So kita cerita pasal kereta EV, tapi ada juga motor EV. So apa cerita pasal motor EV tadi kan? So kerajaan bagi rebate 2,400 untuk yang nak pakai motor EV. Itu sangat tepat. Motor EV bukan benda yang murah malangnya. So kau boleh tengok, kalau aku tak salah, motor EV untuk motor yang paling murah harga dalam 7,000. Tapi kalau beli 7,000 ni tak dapatlah rebate 2,400. Dia adalah dia punya pro rate tadi kan. Kalau kau beli 7,000 mungkin rebate dalam, tak tahu, 1,000, 2,000, 1,500 macam tu lah. Untuk motor EV aku rasa itu cabaran lain kot. Aku tak sure motor EV boleh charge ke tidak. Siapa yang tahu? Motor kau bawa motor tu macam skuter lah senang kata. Yang EV macam mana charge dia? Yang aku tahu boleh tukar bateri. Boleh cabut bateri dia, tukar bateri lain. So kalau dia tak boleh charge ataupun charger dia tak boleh pakai charging station yang sedia ada, itu mungkin tak syok sikit. Dan akhirnya dia akan gunakan dia akan jadi motor yang orang guna kat dalam bandar je lah. Tak tahulah, mileage pun aku tak sure juga.
Motor kita isi minyak boleh pergi jauh mana? Dulu aku pakai motor dari rumah pergi ke office je. Paling jauh pergi pun Cyberjaya. Setengah tank ada kot, Shah Alam ke Cyberjaya. Aku lupa lah, sorry, aku dah lama tak pakai motor tu. Shah Alam ke Cyberjaya setengah tank ada kot. Kalau sampai setengah tank. Full tank dalam RM5. RM5. Apa lah, pergi balik setengah tank ada Siapa pakai motor kat sini? Yang regularly pakai motor. Berapa jarak kau macam mana? ADV, okey, Samadi, thank you dia kongsi ADV RM13. Ni minyak kan, petrol kan. ADV RM13, 240km. Okey ke? So bak dia tengok, kalau tolak rebate boleh dapat RM4,000 tu kan. Boleh charge di rumah guna plug. Okey. Charge kat rumah betul. Untuk EV charge kat rumah adalah jawapan terbaik. Sekarang ni untuk range anxiety kita nak cerita kalau charge kat luar. Kan kau lupa charge kat rumah malam tadi. Kau nak pergi kerja ni. So on the way, boleh tak kita charge dekat charging station yang dekat petrol pump tu untuk motor? Mungkin Bak dah buat research sikit kat situ kan. Sebab saya pun tengok juga. Katakanlah aku betul-betul nak settle down kat Kuala Kangsar ni. Kalau aku dah pasang solar kat rumah, dah ada charger, charge motor lah paling syok. Betul? Servis pun tak payah. Jarang kan. Aku servis motor paling malas sekali. Sebab jarang pakai. Ni ada satu motor arwah bapak wife aku. 10 liter motor boleh pergi 350km. Okey. So kalau 10 liter motor boleh pergi 350km. Okey. ADV tadi RM13 boleh pergi dalam 240, dalam 5 liter lah lebih kurang kan. 6 liter lah. 6 liter. Okey. So sekarang ni untuk EV, motor EV. Sebab Bak dia bawa topik ni. Kalau tak tahu tak apa Yang lain-lain mungkin boleh kongsikan juga. Untuk motor EV range boleh pergi sekali charge berapa? Sebab itulah, kalau kau charge motor kat rumah, pergi kerja, balik kerja, cantik lah kan. Tapi kalau kau pergi kerja, keluar pergi dating, terlupa pula charge motor. Bukan ada power bank. Tapi aku tahu motor ada tempat yang kita boleh tukar bateri dia. But again lah, bukan semua tempat yang boleh Untuk motor, pada aku dia lagilah early first ni. Macam tadi kereta EV dah sampai ke tahap early adopters. Dah nak masuk ke yang second stage pula. Third stage. Tapi aku rasa motor ni memang baru start betul lah. First mover advantage betul lah kan. So mungkin lah siapa-siapa yang tahu boleh kongsikan juga. Madmi dia kata EV market perlu M40 dan juga B40. Yes, ini sangat true. Masalahnya projek rumah Pansapuri banyak nak berebut charge port. Tak payah cerita pasal berebut Kondo rumah aku, bulan 5 tu hari ada meeting. Ada AGM. Aku memang tak pergi lah kan. AGM dekat rumah kondo, dia orang bincang nak pasang EV ke tidak. Sebab ada seorang pakai EV. So jawapannya tak pasang lah. Sebab ada seorang yang pakai. So siapa yang pakai tu di charge kat luar pandai-pandai. Sebab kau seorang je pakai tadi kan. Yang lain, kat kondo aku ni kondo lama. So yang lain ramai yang dah pencen, ramai yang dah tua. So dia pun tak nak lah. Dia orang dah umur 60 takkanlah tiba-tiba nak jadi first mover tadi kan. So bergantung pada kondo masing-masing juga. Ada kondo-kondo baru yang dia memang iklankan kami ada charging port. So mungkin sasaran dia orang pakai EV. So dia punya target market adalah geng-geng yang T10 above lah tadi kan. Kalau motor pakai EV macam kurang praktikal. Motor EV range 120km kalau tak silap. Okay, Zafhan dia kongsi So kalau motor EV range 120km, boleh pergi kerja 2 hari lah kot kan. Hari ni charge, pergi kerja, balik. Kau pergi kerja dalam 25km, 30km. Pergi balik 60. Dia tak boleh ngam-ngam sangat Range anxiety kau kena ambil dalam Aku sendirilah untuk diri aku. Sebelum pakai kereta aku tak pakai pun lagi kereta ni. Sekarang aku dah mula nak melihat possibility dia. Aku kena sediakan buffer dalam 20%. Orang lain mungkin letak dalam 5%, 10%. Aku letak 20%. Makna kata kalau 120km dia punya range, aku akan buang 20%. Okay. So 120% dalam 90km lah tinggal. So kalau aku nak buat aku punya kiraan, aku boleh gerak dalam 90km saja. Contoh macam tadi lah, kalau Proton EMAS, dia punya, dia panggil apa nama, yang high standard yang worldwide standard punya, WLTC tu, worldwide standard untuk range tadi tu. Apa nama, yang itu WLTC dia, WTLC dia punya range adalah 410km untuk yang premium. Kalau China, dia kata 530. Okay. Geely claim, Geely Galaxy E5 tu ataupun Proton EMAS 7, yang premium boleh pergi sampai 530km. Tapi kalau kita pakai worldwide punya benchmark, dia cuma 410km saja. Aku rasa yang worldwide tu lagi aku percaya lah. Bukan aku tak percaya yang China ni tadi, tapi 500km tu tinggi sangat. So aku kena ada buffer tadi.
So dengan 400 km, so kalau dari rumah saya pergi ke Betong kejap lagi ni kan, jarak dalam 160 km, pasang lagu, pasang aircon semua sikit, kemudian nak jalan-jalan sikit mungkin dalam 200 km lah. So pergi balik ngam-ngam habislah aku punya bateri tadi. So untuk motor, kalau betul-betul praktikal aku nampak adalah kalau kau pergi balik kerja je. Itulah kalau duduk kat rumah flat nak charge kat mana kau? Kalau kau pasang 3 plug pin tu dekat rumah kau, kan kena bising pula dengan management ni kan. Ambil elektrik orang pula. So itulah mungkin decision sebab apa kondo rumah aku decide untuk tak pasang pun. Yang pakai EV tak ramai dan siapa yang nak membayar kos tu. Kalau rumah kampung macam ni, kalau aku pasang charger, aku je lah yang bayar elektrik tadi. Dan aku kalau nak bijak sikit aku boleh offer kat orang-orang kan, siapa yang pakai EV kat sini, kau nak charge datang rumah aku. Tinggallah kereta satu malam, charge, esok kau bayar je lah. Boleh aku bayar aku punya elektrik tadi kan. Tapi kalau dekat apartment, siap bil tu dia nak pergi ke mana? Takkan nak pergi ke rumah masing-masing. So itu dia punya, banyak cabaran dekat situ. Sebab itu untuk EV dekat kondo ni, banyaknya kondo baru lah yang boleh practice. Dia boleh direct terus lah dari kapak kau. Sebab kondo baru kan ada kapak allocated masing-masing. Kapak kau boleh terus pergi kat bil rumah kau. Nak buat macam mana tu kerja dia lah, tak payah kita fikir tadi. Okay? So itu sikit sebanyak topik kita berkaitan dengan EV hari ni, which okay juga, not bad. So kalian nanti boleh tengok yang mana yang baru masuk dalam live ni, kalian boleh tonton ulangan video ni dekat dalam YT channel. Kita akan save sebab semalam Proton dah umumkan anggaran harga. Belum harga sebenar, anggaran harga untuk Proton Emas 7 sekitar 120,000. Dan aku harap 120,000 tu adalah untuk premium. Kalau 120,000 tu base, sakit oh. Kalau 120,000 tu untuk premium, okay, premium variant dia 500, kalau China punya dia pakai 500 km punya range. Kalau yang worldwide dia pakai 400, aku ambil yang worldwide lah So kalau 400 km punya range, dapat premium tu, harga 120,000, dia adalah sangat munasabah harga dia. Sebab perbandingan dengan direct competitor dia, BYD Atto 3, BYD Atto 3, dia punya range lebih kurang macam tu juga, 400 yang worldwide, 500 yang China punya standard, harga 150,000, 149. So ada perbezaan harga sekitar 10%, 20%. So jauh beza lah dekat situ, okay? So nanti kalian boleh tonton semula ulangan video ni, apa topik yang mungkin kita bincangkan, dan nanti buat perbandingan juga dengan video-video geng-geng kereta lah. Video aku bukan video kereta kan, tengok dengan geng-geng kereta. Aku tengok Paul Tan dengan Hazari Careta, dia dah tunjuk dah pasal Proton Emas tu sendiri. Dan kalau tengok dekat apps, dia dah tunjuk juga color. Dekat Paul Tan dia tunjuk dia punya gambar Proton Emas dengan color masing-masing. Tapi itu gambar atas phone lah kan, ataupun atas image, belum atas jalan lagi. Beza kereta atas jalan dengan atas image sangat jauh. Sebab tu kalau kau tengok Peugeot 408 GT tu, atas jalan memang, orang kata kalau bawa kereta memang toleh lah. Bawa kereta nampak kereta tu lalu memang toleh lah kan. Ada 2-3 kereta yang atas gambar dia sangat cantik, tapi bila atas jalan dia macam meh sikit. Contohnya Honda City Hatchback. So sorry lah kawan-kawan yang pakai Honda City Hatchback. Mungkin perbandingan aku tak munasabah. Aku sebelum ni pakai Suprema. So Suprema ni kereta yang besar. Dia segmen C punya kereta untuk hatchback. So bila Honda kata dia nak keluarkan hatchback, aku berharap macam Honda City tu style lah sikit tadi kan. Tapi bila dia keluar macam Katik, macam Myvi sikit tu, aku rasa macam dia tak boleh nak dibandingkan dengan Suprema lah. Dia masih bagus. Nak banding dengan Myvi dia okey. Cuma aku dari kereta atas ke bawah, so tak sesuai lah perbandingan. Okay? Akhirnya sebelum beli kereta apa-apa, jangan hanya tengok atas kertas, jangan hanya tengok dia punya hype saja. Ikutlah apa yang dikongsikan dalam buku Bangsa dan Mangka. InsyaAllah delay gratification tu akan bantu untuk kita buat decision dengan lebih baik nanti. Okay? So sebagai penutup, sikit lagi like 30 orang kawan-kawan, bantu like sampai 6,000. Aku nak akhiri, kita nak akhiri perbincangan kita dengan surah Wal-As dan juga tasbih Farah. Soalan-soalan yang pasal AHB, PHB, kemudian soalan pasal yang bukan kereta, nanti kita jawab boleh. Sebab hari ni ala-ala aku fokus pada satu topik je lah. So soalan-soalan lain ni contohnya ada soalan-soalan pasal, aku check balik. Scroll sikit lah sambil-sambil kau tengah like ni. Ada soalan pasal apa tadi sekejap. Okay, sini soalan pasal PHB. AHB bila nak buka. Okay, kita akan bincangkan next time. Kemudian selling point untuk EV tadi kena kuat untuk Pro 2. Mana lagi tadi untuk top up AHB belum ada lagi announcement. AHB kita cerita lain. Soalan-soalan saya ni kita akan bincangkan hari lain lah. So hari ni hujan pun dah sampai ni.
So kita tutuplah perbincangan kita dengan surah Al-Asr dan juga tasbih suara. Kita doakan semoga Allah Taala memberkati dan juga merahmati hari kita untuk hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alah baru masuk jangan risau. Kau boleh pergi tengok dekat YouTube channel nanti insya-Allah, okey. So salam kewangan beremas, salam wawasan 2030, salam kemerdekaan kewangan dan tanah semua bangsa dan bangsa. Haji Muhammad Financial Guru Mukaniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.